kita selalu tengok siri-siri James Bond, intelijen juga James kan, Bond, ya. mata-mata. Ya, ya. Yang ni sebenarnya yang patut kita tiru dalam sejarah, iaitu intelijen ataupun mata-mata yang bersifat bertakwa kepada Allah. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Absar Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Nah, setelah kita saksikan video Ustadz Don Daniel, kali ini kita akan melihat sebuah video. Temanya ini cukup menarik, dari Ustadz kesukaan saya, favorit saya, terkait dengan sejarah-sejarah Islam. Ya, siapa lagi kalau bukan Ustadz Auni Muhammad ya. Nanti di link deskripsi akan saya sampaikan playlist reaction saya, video-video dari Ustadz Auni Muhammad. Nanti silahkan di share, bagi-bagi, kita bisa lihat, kita bisa share, kita bisa beramal jariah ya untuk menyebarkan video-video kita ini. Oke. Kali ini judul videonya adalah kita selalu sangat tengok James Bond. Ustadz Auni Muhammad, James Bond. Wah, dia bicara tentang James Bond ini. Ini menarik ini. Ada apa ini, ya kan? Oke, langsung aja kita tonton ya. Sebelum nonton, seperti biasa kita tonton iklan berikut ini. Ada kabilah-kabilah dan suku-suku kecil yang sanggup, maka Rasulullah memberitakan kepada para sahabat. Jadi pada bulan yang sama Rasulullah bermimpi tadi, jatuh pada hari Isnin bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat, dan kumpulan yang dominan kecil tadi hampir riwayat menyebut 1.500 orang. Ramailah. Hak paling besar sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajirin, dan minoriti golongan-golongan kabilah-kabilah ataupun suku Arab di Madinah tadi. Jadi pada waktu itu Rasulullah bawa istrinya. Salah seorang isteri Nabi yang dia bawa ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah, istri Nabi ya, salah satu istri Rasulullah Nabi. bawa Ummu Salamah. Tuan-tuan, siapa dia Ummu Salamah? Siapa ya Ummu Salamah ya? Ummu Salamah ni dalam sejarah, nama betul dia Hindun. Hindun binti Suhail. Hindun binti Suhail. Bapa dia Suhail bin Mughirah bin Makhzum, seorang daripada Bani Makhzum, yang terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Bapa kepada Hindun ataupun Ummu Salamah. Beliaulah lelaki yang paling kaya dalam kaum dia, yang paling hebat. Dia punya apa? Dia punya figure, personality di sisi kaum dia. Dia digelar Zadur Raqib. Zadur Raqib. Apa dia Zadur Raqib? Orang yang sentiasa melayani dan memberi makan orang lain. Siapa yang sering melakukan perjalanan dengan dia, dia bagi makan. Dia suka bagi makanan, berhimpun rumah dia. Siapa yang nak makan, mai makan. Dia orang dermawan. Tu bapa kepada Hindun ataupun Ummu Salamah. Suhail tadi. Isteri dia, ibu kepada Hindun ialah Zainab binti Amir, seingat saya Zainab binti Amir bin Rabi'ah. Dia ni seorang wanita daripada Bani Faras. Kemudian dia ni seorang wanita yang cantik, Ummu Salamah ni. Bila dia cantik, ramailah lelaki ataupun pemuda Arab pada masa tu nak meminang ataupun mempersuntingkan dia. Jadi lelaki yang bertuah tu ialah Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad ni, mak dia tu ialah mak saudara Nabi. Mak dia tu mak saudara Nabi, iaitu Barrah binti Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi bila dia ni anak mak saudara Nabi, apa hubungan dia dengan Nabi? Mak saudara Nabi, sepupu Nabi. Sepupu ya, sepupu. Dah mak dia tu ni bukan Hindun ni suami Hindun. Hak kata kahwin dengan Hindun tu Abdullah bin Abdul Asad. Bapa dia Abdul Asad, isteri Abdul Asad tu Barrah. Dan sebenarnya Abdullah dengan Nabi ni saudara sesusuan. Nabi ada saudara sesusuan dengan mak angkat dia Halimatus Sa'diyah pun ada beberapa orang. Tapi yang ni bukan saudara sesusuan dengan Halimatus Sa'diyah. Tapi Abdullah dengan Nabi ni saudara sesusuan dengan
Siapa dia? Suwaibah. Suwaibah yang dulu jadi orang gaji Abu Lahab dulu. Oh, Suhaibah. Yang dia pergi bagi tahu kamu dah dapat seorang anak saudara lelaki kan, waktu Nabi lahir tu. Jadi Suwaibah inilah yang menyusukan Rasulullah. Suwaibah jugalah yang menyusukan Abdullah. Jadi dia bukan setakat sepupu, dia adalah saudara sesusuan Rasulullah. Sesusuan. Jadi bila Abdullah ni meninggal, Rasulullah ambil bini dia tu. Jadi bini dia tu sepupu sabit lah kita kira kan. Sepupu sabit. Perjalanan dua kelamin ni memang cukup indah, cukup menarik, dipenuhi ranjau, suka dan duka. Mereka ni antara orang yang paling awal masuk Islam dan menerima banyak tekanan. Akhirnya mereka berhijrah ke Habsyah atas saranan Rasulullah bila banyak berlakunya kezaliman dan penyiksaan. Mereka hijrah ya. Jadi dua orang ni pun berhijrah ke Habsyah. Di Habsyah inilah dia dapat 4 orang anak. Pertama Zainab, yang kedua Salamah, yang ketiga Umar, yang keempat Durar. Anak nombor 2 nama Salamah tu dia digelar Ummu Salamah, dan suami dia Abu Salamah, Abdullah tu. Jadi Ummu Salamah inilah yang jadi isteri Rasulullah, dan dia bawa dalam perjalanan nak pergi ziarah dan ibadat haji ni. Baik, tu serba sedikit lah, tuan-tuan boleh baca lah sejarah dan biografi isteri Rasulullah ni. Apa sejarahnya mantap ya. Yang tu dia bawa. Dan yang paling penting, sebelum Rasulullah pi mana-mana pun, bila nak tinggal Madinah, Rasulullah akan lantik seorang daripada kalangan sahabat untuk jaga hal ehwal dan kebajikan penduduk di Madinah. Maksudnya contoh dulu dalam perang Badar. Perang Badar dulu Rasulullah lantik Utsman bin Affan. Perang Uhud Rasulullah lantik Abdullah bin Ummi Maktum. Dan kali ini Rasulullah lantik orang yang sama. Orang yang sama iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi ada kitab sirah lain yang membahas, sebenarnya bukan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi ada sahabat lain yang ditugaskan oleh Rasulullah. Kerana apa? Kita boleh terima apa yang disebutkan oleh hujah tersebut kerana memandangkan Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah salah seorang sahabat yang ada kekurangan, iaitu buta mata dia. Buta ya. Kan turunnya surah Abasa wa Tawalla tu berkenaan dengan Rasulullah dan Abdullah bin Maktum. Tak mungkin Rasulullah bagi pemerintahan yang begitu penting, Rasulullah nak tinggal Mekah, nak tinggal Madinah, kepada orang yang mempunyai sifat kekurangan pada penglihatan. Jadi ada sahabat lain, cuma Abdullah bin Ummi Maktum ditugaskan untuk menjaga hal ehwal ibadat, iaitu salat. Kita boleh terima hujah tersebut. Baik. Rasulullah pergi dengan menaiki seekor unta. Unta yang sama yang Rasulullah keluar berhijrah dulu. Unta yang dihadiahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, iaitu unta yang bernama Al-Quswa. Jadi Rasulullah naik unta Al-Quswa dalam keadaan Rasulullah dah memakai pakaian ihram. Masa tu Rasulullah dah pakai pakaian ihram dengan niat ziarah dan niat menunaikan ibadah umrah. Jadi bersamanya Rasulullah bawa apa? 70 ekor unta. 70 ekor unta ni dah siap di stempel. Stempel maksudnya dicop dengan color merah di bahagian lambung kanan. Bahagian bawah perut bahagian kanan tu kenapa cop merah? Nak menunjukkan bahawa unta-unta ni kekhususan dia ialah unta untuk hadiah. Orang dulu bila nak pergi buat ibadat haji, dia ada unta-unta hadiah untuk dikorbankan. Hadiah ya. Jadi tujuan Rasulullah bawa unta ni ciap dengan cop sekali, nak suruh satu lagi benda paling besar nampak di mata kafir musyrikin Mekah, bahawa unta yang ramai ni pun walaupun 70 bukan tujuan perang ya, tapi unta hadiah. Bila unta hadiah memang Nabi nak masuk untuk ziarah, bukan nak perang pun. Ya, untuk hadiah. Termasuk 70 tu ada seekor unta tu, unta hak zaman Abu Jahal dulu lagi. Bagaimana unta ni boleh ada? Kan dulu perang Badar, Abu Jahal bawa unta ni, kemudian Abu Jahal KO dalam perang Badar. Jadi unta dia dirampas, unta dia pun ada sekali dalam hak 70 ekor ni. Unta waktu zaman Abu lama orang jaga Badar. Unta Abu Jahal tu sampai untanya hidup Abu lagi Jahal pada masa tu. Jadi unta dia termasuk 70 unta yang akan dihadiahkan. Jadi maka bertolaklah Rasulullah dan para sahabat
Jumlah berapa tadi lebih kurang? 1,500 orang. 500 orang. Kemudian Rasulullah bertolak, berjalan, sampailah Rasulullah di satu tempat. Yang ni famous lah bagi orang-orang nak pergi haji, niat kan. Rasulullah sampai di satu tempat, dusun Zulhulaifah. Zulhulaifah ni jarak dia dengan Madinah lebih kurang 10 kilo dari arah selatan Madinah. 10 kilo. Di situlah Rasulullah berhenti. Rasulullah dengan sahabat mandi, mengenakan pakaian ihram, niat, dan kemudian sama-sama mengucapkan ucapan talbiyah, labbaik Allah tu. Jadi sebelum Rasulullah nak memulakan perjalanan daripada Zulhulaifah nak menuju ke Mekah, Rasulullah hantar seorang mata-mata intelijen yang bernama apa itu? Bashar bin Sofyan. Bashar bin Sofyan. Dan Bashar bin Sufyan salah seorang mata-mata Nabi, intelijen Nabi. Yang ni sebenarnya yang patut kita tiru dalam sejarah, iaitu intelijen ataupun mata-mata yang bersifat bertakwa kepada Allah. Selalunya kita didedahkan dengan intelijen lagu lain. Kita selalu tengok siri-siri James Bond, intelijen juga James kan Bond, ya. Mata-mata ya. Tetapi yang Rasulullah garap dan Rasulullah latih dulu intelijen yang bertakwa. Salah seorang ialah Bashar bin Sufyan. Sebelum Rasulullah bertolak daripada Zulhulaifah, Bashar, kamu dikehendaki pergi lebih awal, selidik dan kamu buat analisis apa yang perlu untuk kami ni melakukan perjalanan, tengok apakah yang berlaku kepada pihak kafir musyrikin Mekah di sana. Sudah ada ya zaman dulu ya, mata-mata. Lupilah. Itu Rasulullah dengan sahabat teruskanlah perjalanan. Akhirnya bila sampai di kawasan dekat Mekah, dia pun tengok rupa-rupanya Bashar bin Sufyan ni dah dapat maklumat bahawa memang kedatangan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia yang ramai ni sejak dari awal sudah diketahui oleh pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka Quraisy. Tahu dah. Dan itu pun kehendak Rasulullah nak suruh mereka tahu. Dan satu lagi, bukan hak utama nak suruh mereka tahu Nabi pada tahun ni nak datang ke Mekah, tapi nak suruh mereka juga tahu Nabi datang ni dengan aman, bukan nak perang. Walaupun sebelum ni mereka dah kalah perang Badar, mereka tak menang pun perang Uhud, mereka terai lagi perang Hamra'ul Asad, tetap melarikan diri, mereka terai perang Ahzab, mereka kalah juga. Tapi Rasulullah datang kali ini bukan nak serang. Rasulullah bawa pula geng-geng hak selain daripada beragama Islam, nak bawa pula unta-unta sebagai hadiah tadi. Nak suruh tahu lebih daripada tu. Rasulullah nak masuk dengan aman, nak ziarah, nak buat ibadat haji, tu je. Dan kemudian kawan ni patah balik, dan bila patah balik mereka bertemu di satu kawasan yang bernama Usfan. Oh, habis friend. Usfan. Oke, singkat ya, cuman sekitar 11 menit tadi ya. Itu tadi satu video yang menarik. Ternyata ada James Bond zaman Rasulullah ya, dan itu James Bond atau mata-mata yang bertakwa kepada Allah. Ternyata ada ya, saya baru tahu nih ceritanya. Oke, terima kasih telah menonton, insya Allah bermanfaat. Jika suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Nafsur Official. Dan jika suka juga silahkan di share untuk menjadi amal jariah kita semua. Terima kasih telah menonton dan assalamualaikum.